Tak apa, kita invite Kak Bella. Okay, saya first time tengok IG Live. Alright. So, insyaAllah dalam ni juga kita akan bagi tahu dekat kamu tips macam mana kamu nak belajar sepanjang PKP ni. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Salam. Berjumpa Apa khabar? kita lagi sekali ya. Alhamdulillah Ya. sihat. Sihat. Alhamdulillah. Okay, sekejap. Kita nak tengok dia belum. Okay, so Bella apa khabar? Sihat Sekarang dekat mana? Dekat rumah? Sihat. Sekarang dekat rumah dah start berjinak-jinak lah untuk buat preparation untuk PKP. Sebab yelah kalau selalu kita keluar kan pergi buat kerja, ada event, TV program, show dan sebagainya, studio shoot ke apa kan. Tapi kali ni akan banyak masa lah berada di rumah dan buat live untuk share apa benda yang Bella buat seharian. So semua gear Bella dah prepare, tripod and then semua dah barang-barang. beli? Alhamdulillah lah, so far kalau ikut checklist tu dah prepare lah pretty much okay. Alright. Okay, so sekejap kita tengok ada tak request daripada yes, dah ada. Okay, so malam ni Bella kita akan bersama dengan one of the student juga untuk kita discuss on apa peranan kita dalam PKP yang total lockdown ni. Dia ibarat macam first time dulu yang kita PKP dulu. Tapi tahun ni mungkin sedikit berbeza disebabkan kali ni kita punya total lockdown case dia adalah lebih daripada 6,000 7,000 sehari kan. Okay, sekejap kita invite student kita. Alright. Okay, so kita sementara kita menunggu yes, dah ada. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Ilyas. Waalaikumsalam. Ni Ilyas. Dia adalah Hai Kak Bella. Hai cikgu. Student PTTI tahun SPM 2020. Ya, dari G ke A Ya, Alhamdulillah. So, okay. So, first of all, saya introduce dulu diri saya and then saya introducekan tetamu-tetamu kita dekat sini. So, first of all, nama saya Cikgu Habib. One of the team members dekat PTTI. PTTI basically apa yang kita buat, kita nak bantu student untuk nak explore dia punya potensi dia. Student yang rasa macam dia tak boleh belajar, dia rasa dia tak mampu nak belajar, dia tak mampu nak score. So itulah kerja kami di PTTI. Okay, dan bersama kita malam ni adalah Nabila Razali. Saya pasti ramai yang dekat sini kenal. Okay, Kak Bella kita. Singer. Aktor ada aktor? ada, baru je berjinak-jinak. Oh, baru berjinak-jinak juga. Okay. Sama macam MK juga, baru berjinak-jinak. Okay. Yes. So, berlakon, menyanyi, mengacara ada? Belum lagi, belum ada peluang lagi insyaAllah. Nanti soon. Ni kira mengacara lah ni. Betul, lebih kurang lah. Ni kira praktis juga ni. Yes, okay. And then di samping tu juga kita ada bekas student PTTI last year, Ilyas, okay, yang berasal daripada Johor. Kat mana Johor? Ya. Dekat mana? Dekat Johor Bahru, Taman Daya Johor Bahru. Oh, okay. Dekat JB. Dekat JB. Bella, Taman Daya kampung kat Johor mana? Bahru. Sekejap. Lag ke? Bella kampung kat Melaka. Tapi sekarang Bella masih lagi stay dengan family. So Bella ada dekat area Gombak. Sini je, KL je. Oh, Selangor. Okay. Alright. Okay. So, kita tak nak lama-lama. Kita nak sembang terus kepada kita punya tajuk malam ni, iaitu apa peranan kita. Tapi sebelum kita nak pergi ke apa peranan kita dari sudut pandang Ilyas as a student dan Bella bukanlah as a parents tapi as a adult ataupun orang yang dewasa yang dah mengalami situasi yang PKP 1, PKP 2, nak bekerja dan sebagainya. So kita nak pergi kepada situ, tapi sebelum tu kita nak juga tahu apa current update daripada Bella dan juga Ilyas. Okay, currently Bella macam mana? So far selepas diumumkan PKP 3.0 waktu sebelum raya tu kan. So apa perubahan ke anything yang
Bella alami? Kalau dari segi perubahan tu not much lah compared to PKP 1.0 tu, sebab kita pernah alami PKP yang betul-betul total lockdown di mana semua orang takut untuk keluar kan. Jadi time tu kita dah pernah alami. Jadi untuk sekarang ni macam Bella cakap tadi, Bella dah tahu dah okey apa yang akan Bella hadapi untuk PKP kali ni. So kita dah prepare barang siap-siap. Apa benda yang diperlukan. So macam untuk Bella sebagai public figure, sebagai yelah nak mendukung kerjaya Bella dari segi menyanyi, dari segi untuk sharekan aktiviti harian Bella supaya memberi manfaat kepada semua orang. In order to do semua benda tu, kita kena share melalui social media yang kita ada kan. Jadi Bella gunakan platform Bella untuk share aktiviti harian Bella, dan mungkin macam sekarang ni kita bagi tahu lah tak banyak sikit, mungkin dari segi ilmu Bella dalam bidang hiburan ni akan boleh membantulah student-student yang sedang menonton semua ni. InsyaAllah bagi manfaat lah. Tapi dari segi PKP ni Bella boleh cakap untuk dari segi perubahan memang tak banyak, but cuma lebih beza kali ni adalah dari segi nombor. Sebab kalau dulu nombor dia bilangannya kecil kan, tapi sekarang bilangan dia lebih besar. Jadi kita kena kali ni betul-betul bersatu dan memperingatkan masing-masing supaya kita mengikut perintah yang dah ditetapkan lah. Dan waktu kali ni adalah lebih, orang kata bukanlah lebih serius sebab sekarang ni semua orang dah pandai berkata-kata. Jadi dari segi penggunaan social media, penggunaan teknologi kita yang semua yang saya sayangi yang sedang menonton PTTI online live ni, Bella harap kita gunakan social media dan platform yang kita semua ada, bukan Bella saja, kita semua ada sebaik mungkin. Okay, jadi kita anggaplah PKP kali ni untuk kita sama-sama bangkit, sama-sama untuk kita lawan penularan wabak COVID-19 ni, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, ada current lagu ke, tengah produce lagu ke, tergantung separuh jalan ke? Alhamdulillah, dari segi planning tu of course ada, tapi buat masa sekarang banyaklah benda yang kita kena tangguhkan kan. Jadi Bella rasa kita akan start buat benda semua yang Bella rancang tu selepas betul-betul habis MCO. Sebab kalau kita boleh buat secara online, kita buat secara online. Yang mana yang tidak boleh, kita tak perlulah nak hasil sangat untuk buat surat semata-mata untuk keluar kan. Sebab sekarang ni kesihatan lebih penting daripada segalanya. So yeah. Alright. Okay, thank you Bella for the updates. And then Ilyas, cuba perkenalkan diri sedikit, and then mungkin boleh cerita sikit siapa Ilyas ni di PTTI. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas bin Ismail. Saya dengar kan? Dengar. Okay. Dengar. Saya Ilyas bin Ismail. Saya bersekolah di SMK Taman Raya Johor Bahru. Dan saya join OTC dari PTTI sejak Januari 2020. Dan saya mula jumpa video PTTI masa Disember 2020. So dari situ saya join PTTI dan Alhamdulillah masa awal tahun 2020 masa Form 5 tu, saya punya subjek sains semua gagal. G kecuali fizik dapat E, tu pun hampir gagal. Dan Alhamdulillah masa percubaan dah meningkat kepada A dan adalah yang B+. So Alhamdulillah. Alhamdulillah. And then okay, bercakap tentang bila Ilyas start kelas online tu, kalau kita tengok dia start kelas online Januari 2020. Betul? Betul. Januari so 2020. Waktu tu Betul. belum ada PKP, belum ada, macam mana? Kenapa yang jadi nak belajar online tu? Kenapa tak pergi belajar yang biasa, fizik, pergi kelas, datang jumpa kawan apa semua? Dan kenapa pula boleh tertarik nak belajar online dengan PTTI waktu tu? Pertama sekali, kenapa saya pilih untuk belajar online sedangkan pada waktu tersebut kita kan tak ada COVID lagi waktu tu kan. Tapi saya pilih untuk belajar online. Satu sebab transport. Saya tak ada transport. Sebelum tu saya ada tuition physical masa Form 4. Tapi malam saya naik Grab.
So agak bahaya. Dan lagi satu kadang-kadang tak ada Grab. So cikgu tuition tu yang hantar. Dan lagi satu tuition physical tu semakin lama semakin ramai orang. So cikgu tu tak boleh fokus kepada saya dan end up saya punya keputusan makin jatuh. So masa Disember 2020 tu saya macam buat pilihan. Sama ada nak tukar aliran ataupun nak cuba awal tahun form 5 tu cuba belajar lagi sekali tapi dengan maybe dengan tuition lain. So masuk Disember 2020 tu lah saya, Disember 2019 saya cari tuition online sebab satu pengangkutan. So saya terjumpa video Cikgu Fahana mengajar masa tu. So dari situ saya tertarik dan saya join OTC dari PTTI. So yeah. Alright, okay, thank you. Bila sebut pasal bila pandemik ni berlaku banyak benda yang berubah, betul tak Bella dan Betul. Ilyas? So macam Bella sendiri, apa yang berubah dari sebelum, kalau kita nak cerita sebelum PKP ni ataupun sebelum COVID ni dengan after COVID, apa yang perubahan drastik lah yang berlaku? Apa yang Bella boleh nampak perubahan tu dari segi cara kerja lah. Sebab kalau sebelum ni kita pergi ke studio untuk interview kan. Kalau nak promo lagu kita pergi ke sana. So kalau macam sekarang ni kita buat semua benda secara online. Ada yang macam ni IG Live, ada yang Zoom macam itu yang kita buat untuk PTTI juga kan. Kita buat share dengan student. So sekarang ni semua bendanya dalam talian, which I find it very convenient untuk zaman sekarang lah, di mana kita tak boleh keluar rumah dan kita pun tak boleh nak kena ada social distancing kan. Kalau kita pergi sekolah, kita pergi apa semua, kita berjumpa orang, kita tak tahu apa benda yang akan jadi kan. Jadi Bella sebenarnya nak puji jugalah usaha PTTI sebab cuba untuk memudahkan anak murid supaya masih lagi dapat timba ilmu walaupun dalam keadaan pandemik ini. Dan bukan itu saja, tapi dapat meningkatkan grade. Macam adik Ilyas kita ni, Bella dengar cerita dia tadi, Bella rasa macam wow, who would have thought kan. Kita ingat macam kalau dulu orang kata alah tak nak lah tuition ni, kelas tambahan ni semua kebaikan dan boleh meningkatkan lagi kita punya ilmu pengetahuan tanpa untuk kita terjejas dengan keadaan di luar sana. So yeah, good job PTTI. Alhamdulillah. Okay. So tapi macam saya percayalah, ni apa yang saya percaya. Walaupun after this, bila dah habis COVID, kita punya orang cakap norma baru ni kan, dia akan jadi norma yang selama-lamanya. Of course kita ada pilihan, tapi beza dia kita ada pilihan lah untuk nak keluar rumah dengan tak nak keluar rumah kan. So kalau kita tengok nanti in the future, kalau contohlah macam kita keluar live macam ni kan, Bella pun tak perlulah nak macam orang cakap nak siap-siap sangat, kalau boleh atas je. Atas ni je kan. So atas je kan. So saya pun atas je nak nampak macam ni. So point dia, kita tak adalah macam nak fikir nak jalan jam, kena keluar awal, and then kalau hujan nanti lagi bertambah jam kalau duduk KL kan. And then kalau orang lain, saya percaya seluruh Malaysia pun ataupun seluruh dunia pun dia akan ada second thoughts untuk aku ada option lain instead of macam nak pergi secara fizikal juga in any activity, tak semestinya belajar. So that's why kita dah started buat kelas online ni sebenarnya Bella since 2018 lagi. Sebelum kita pun tak tahu ada PKP ke COVID ke apa benda, tapi kita buat sebab kita nampak in the future orang akan ada this kekangan kan. Even kalau sekarang ni nak keluar pergi beli makanan pun dah malas kan. Betul. Ada app semua kan. Semua tekan je kan. Jom semua jari. menu ada pula. Tak ada orang duk tertunggu-tunggu kita nak pilih menu kan. Kita pun rasa macam tak selesa nanti kan. Ini tak, kita duduk atas katil je. Okay, so itu benda yang saya nampak lah, yang saya nampak. Okay, and then okay. So kita nak pergi kepada soalan kita yang sebenar, iaitu peranan kita bila menghadapi COVID ni. Tapi saya juga nampak ada banyak yang tanya soalan, dia pelajar SPM tahun ni, dia rasa down, dia rasa macam nak give up apa semua. Ada tak any apa yang Bella boleh cakap ataupun Ilyas boleh cakap dekat student-student ni yang dia rasa down, dia rasa macam nak putus asa dengan dia punya study dia?
Okay, Bella dulu Okay, untuk student-student lah yang akan menduduki peperiksaan tak lama lagi ataupun dalam masa dekat ke nanti, insyaAllah. Bella sebenarnya nak serulah kepada student yang masih lagi belum berputus asa ni untuk ajak orang yang dah ada hint untuk give up tu supaya kita sama-sama, because now it's all about unity. Kita kena bantu antara satu sama yang lain supaya kita boleh pergi ke negara yang kita nak. Betul tak? Selama ni memang takkanlah kita nak berjaya seorang. Kita nak berjaya ramai-ramai kan. Baru orang kata berkah lah kiranya. Jadi kepada student yang rasa nak give up tu pula, jangan terlampau memikirkan keadaan yang mungkin kita tak tahu. Masing-masing ada masalah masing-masing. But I really hope semua masalah kita dipermudahkan, dilancarkan urusannya dengan usaha, doa. InsyaAllah kita akan dibantu oleh kawan-kawan yang sentiasa bantu kita untuk memberi semangat supaya kita sentiasa belajar dan tidak putus asa. Dan fikir balik tentang untuk kita timba ilmu ni, memang kalau kita fikir sebenarnya Allah tak boleh pergi sekolah lah, kita rasa macam malas lah kan. Tapi sebenarnya dari sedikit sifat malas tu dia akan bertambah. Dia akan jadi sudahnya macam malas lah nak buat homework, tak payahlah nanti apa benda lah, macam-macam. So at the end of the day, it's not just about peperiksaan, but in life juga kita sendiri tak boleh putus asa. Jangan disebabkan satu masalah yang kecil membawa kita kepada tidak berbuat apa-apa. Macam sekarang ni berasa masing-masing kena main peranan masing-masing untuk bangkitkan semangat kawan-kawan yang lain, okay? Yelah kalau kita cakap pasal pandemik sekarang ni pun kita tengok orang semakin meriah kan, macam cakap inilah, itulah inilah. Tapi sebenarnya dia sendiri pun buat. So untuk kita sendiri, kalau bergerak seorang je dia susah sikit lah. Tapi kita seorang boleh cuit orang lain ni supaya jomlah kita belajar, jomlah kita join PTTI online ni. Sebab ni dah bagi Bella dah cukup mudah untuk kita timba ilmu tanpa kita terdedah dengan virus yang ada di luar sana. So kena kuatkan semangat sikit lah. Percaya kita buat tu untuk dia, kita buat untuk ibu bapa kita buat untuk diri kita sendiri supaya nanti tak lama lagi kita akan jadi orang yang berguna, yang boleh berbakti kepada ibu bapa, keluarga dan juga negara, insyaAllah. Okay, kalau macam Bella cakap tadi kan, mungkin ada yang di kalangan yang menonton ni, mungkin ada yang dia rasa dia student tapi dia nak jadi macam Bella ataupun nak jadi penyanyi lah. Okay, nak jadi penyanyi kan bila dia besar, cita-cita dia. Okay. So adakah lepas tu dia rasa macam so dia tak perlu belajar sangat, dia just fokus kepada impian, cita-cita dia. Adakah Bella setuju? Bella tak setuju sebab kita sebagai manusia, sebagai seorang Muslim kan khususnya, memang kita kita diajarkan untuk sentiasa cari ilmu. Betul tak? Kita tak boleh duduk diam tapi kita nak jadi orang yang berjaya. It doesn't work that way. So walau apa pun goal yang kita nak jadi accountant ke, kita nak jadi penyanyi ke, kita nak jadi CEO ke, kita nak jadi orang yang paling besar sekalipun ataupun orang yang paling kecil, kita kena ada goal dalam kehidupan. So macam Bella, apa benda yang Bella buat sekarang, Bella tak pernah rasa menyesal, Bella tak pernah rasa terkilan sebab apa benda yang Bella buat untuk diri Bella, untuk family Bella. Dan insyaAllah satu hari nanti mungkin Bella pun akan dapat mengharumkan nama Malaysia tu sendiri. So same goes to all students yang sedang menonton ni, goal tu kena betul. Dan yang paling penting ilmu di dada tu kena ada. Sekiranya tidak ada, kita senang di perkotak-katikkan lah. Kan bagus kalau kita pergi dengan ilmu yang kita ada dan kita cakap pun dengan penuh berwawasan. So kita lebih diambil serius dan insyaAllah kita dipandang tinggi oleh masyarakat. So sekarang ni bukannya Bella nak bagi tahu pasal peperiksaan je. Actually in life, mana-mana kita pergi pun takkanlah kita nak berbual kosong. Kita mesti ada asas, facts, kita mesti ada knowledge. ilmu untuk kita bercakap dengan orang. Yes, facts. Because now what I notice lah, Bella sebagai public figure,
Bella notice ada orang cakap benda yang tidak berasas, yang lebih kepada personal kan. So that's not the right way. Kalau kita ingin bercakap, kita kena ada ilmu, kita kena ada facts, ada dia punya sejarah dan sebagainya lah. So Betul? itu little tips untuk student-student PTTI lah. Ya. Mahal ni tips ni. Value of knowledge tu ini adalah macam one of perjuangan PTTI di mana kita nampak rakyat Malaysia ni bagus-bagus. Potensi dia besar. Betul. Tapi unfortunately ada segelintir kecil yang masih tak faham value knowledge tu. So bila kita in the real world ataupun dalam dunia yang sebenar, bila kita nak bercakap, nak deal dengan people, kalau kita kata nak pergi international sebagai contoh, takkan kita nak bercakap dengan knowledge yang sedikit ni. So apa pandangan orang terhadap negara kita? Jangan cakap diri kita as a person, as a kita mewakili bangsa negara kita. So kita nak dipandang negara kita ni macam mana? Jangan sibuk salahkan orang lain tapi tidak memandang diri sendiri as a person yang bertanggungjawab untuk nak bangunkan negara yang tercinta ni kan. So kita, itu perjuangan kita. Perjuangan kita nak bantu, nak didik, nak bimbing pelajar-pelajar supaya dia nampak yang sebenarnya nak menimba ilmu ni satu benda yang seronok, dan yang kedua dia akan menambah nilai dalam diri dia. Sebelum ni mungkin orang nampak dia tu sebagai orang biasa, tapi dengan ilmu tak semestinya dia kena handsome, tak semestinya dia kena cantik, tak mestinya rambut macam Korea baru dia dipandang tinggi. Even most of the celebrity artist yang international dan juga di Malaysia juga, yang sekarang ni saya nampak mostly adalah orang yang sangat pentingkan education kan, knowledge, not only just formal education, knowledge. Sebab tu kita suka juga invite macam Bella, macam MK dan ramai lagi yang artis yang kita pernah jemput, sebab kita nampak ini adalah artis-artis baru ataupun selebriti yang akan inspire more people to become successful. InsyaAllah. InsyaAllah kan. Okay, Ilyas cuba cerita sikit Ilyas punya perspektif pula macam mana. Pandangan saya bila jadi pandemik macam ni, benda pertama saya rasa mesti ramai orang tahu benda ni, iaitu mindset. Mindset kita kena sentiasa positif. Kita jangan pandang benda yang negatif. Macam sekarang ni kita ada setengah pelajar dia fokus fokus benda-benda yang negatif. Contohnya dia sebelum ni selalu fail, and then bila jadi pandemik macam ni cikgu bagi homework banyak, dia pun jadi negatif. Tak payah buat lah, malas. And then fokus pada benda game, main game apa semua. Jadi benda tu bagi saya tak bagus. Bukanlah tak bagus lah. Sebab kita sebagai seorang manusia, kita kena sentiasa pandang pada side positif. Sebab kalau kita ambil benda yang positif lah yang kita dapat. Tapi kalau kita pandang side negatif lah yang kita dapat. Contoh macam situasi sekarang dari segi SOP apa semua, kita kan selalu trending ada kat Twitter, kerajaan gagal dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya kita sebagai rakyat sendiri bukan sepenuhnya patuh pada SOP. Yang membezakannya adalah kita orang tak nampak kesalahan kita. Jadi bagi saya apa yang paling penting sekarang ni, situasi COVID sekarang ni, kita kena sentiasa positif. Contohnya saya sentuh set pelajaran lah. Kalau kita belajar selalu fail macam saya sebelum ni, jangan give up. Macam saya tak suka fikir pasal apa orang kata. Even dalam kelas, sebab saya kelas depan, so mostly kawan-kawan saya bila exam dapat A, and then bila saya dapat gagal, tu membuatkan saya rasa macam sedih. Tapi kalau saya teruskan sedih, saya pandang side negatif, saya tak pandai, saya tak boleh dapat A macam diorang gifted. Kalau saya terus ataupun fikir salahkan negatif orang macam lain tu, pula, mestilah ya betul. Kalau kita pandang side negatif, so negatif lah yang kita dapat. So macam dalam belajar, kalau kita fail ke apa, jangan pandang kita fail tu, pandang peningkatan akan datang. So apa yang saya buat, macam sebelum-sebelum ni, saya suka pandang pada side positif. Contohnya macam kalau fail, saya pandang okay, target lepas ni nak apa. So benda tu yang saya buat lah sepanjang pandemik. Jangan negatif dan selalu berfikiran terbuka dan juga positif. So ya. Betul. Alright. Bagus ni perbincangan ni, saya suka. Sebab dia kita as a community lah, kalau kita boleh cakap kita sama-sama kita nak
endkan this PKP, COVID apa semua kan. So dia dah macam termasuk sikit-sikit dah ni peranan kita sebagai masyarakat Malaysia ni untuk nak, ataupun as a student kita nak hapuskan COVID ni, ataupun macam mana kita nak menghadapi lockdown ni kan. So first of all, kalau saya boleh bagi point dia adalah kita always pandang apa positive side of it kan. Bila kita dah duduk dekat rumah ni, mungkin kita boleh masa bersama dengan family tu lebih banyak, and then juga kita mungkin lebih ada masa untuk kita nak fokus. Contoh kalau dia student, dia boleh belajar dengan suasana yang dia nak. Dia ada choice kan. So and then tapi yang saya nak cakapnya tadi, as a collectively kita, kalau kita sama-sama buat part kita, insya-Allah lah kita boleh apa orang cakap, boleh habiskan ni COVID PKP ni apa semua kan. So bila jadi yang macam sekarang ni, saling nak tunjuk salah siapa, dia takkan habis, cycle tu akan berpusing kan. Macam orang ni dia tunjuk orang A, dia tunjuk orang B dia tunjuk orang C tunjuk orang A. So dia main kat situ lah. Dia tak nak perbaiki. So okay, kita pergi pada soalan kita yang betul dia, yang main topik dia, iaitu peranan kita as a student ataupun as a orang yang dewasa masyarakat Malaysia ni. Apa peranan yang kita boleh buat untuk kita sama-sama pastikan di PKP ni, total lockdown ni, kita dapat kurangkan, ataupun kalau bahasa DJ Hisham tu, nak landaikan kes-kes Okay, kalau pendapat Bella, sebenarnya kita semua dah tahu dah macam mana, dari segi orang kata, dari sudut mata masyarakat, kita semua dah tahu dah apa yang perlu kita lakukan, iaitu duduk di rumah, amalkan penjarakan sosial, dan kalau boleh janganlah kita keluar sekiranya tidak perlu kan. Tapi bila ada segelintir yang mula berfikir macam, alah tak apa, nak keluar beli barang lepas tu balik je. Tapi sedangkan bila kita keluar beli barang, balik, perjalanan tu pun kita dah tak tahu dah apa yang berlaku. Adik Ilyas hilang dah. Dia connecting kot. Tak apa, kejap lagi dia request balik. Okay. So secara tak langsung, bila kita keluar yang kita anggap macam, alah nak keluar beli barang penting je lepas tu balik kan. Sebenarnya benda tu pun kita dah tak tahu kita dah apa. So apa macam yang selama ni yang kita memang dah tahu, orang kata jaga SOP. But kalau kita pergi ke lebih detail, untuk kita jaga SOP tu, hand sanitizer setiap kali kita balik, terus terus bersihkan diri. Lepas tu kena, kalau ambil barang tu pakai glove lah dan sebagainya. So, ada banyak semua benda yang kita memang dah diberitahu daripada awal lagi. Tapi bila semakin lama semakin benda ni macam berlanjutan, ada orang yang macam, alah selama ni pakai okey je, dah mula ada mindset tu. So macam yang adik Ilyas cakap tadi, apa-apa pun dia back to mindset tau. Macam mana mindset kita ni untuk tempoh pandemik sekarang ni. Kalau kita rasa macam, alah tak apa, sikit je. Sama macam homework, alah tak apalah sikit je, nantilah buat, nantilah study. So konsep nanti tu yang akan jadi macam ni lah. So Bella pun tak nak ulas lanjut sangat pasal keadaan pandemik kita ni, sebab masing-masing ada dia punya pengorbanan masing-masing. Bella percaya semua orang dah sedaya upaya cuba untuk ikut SOP. Cuma kalau kita cakap tadi pasal apa orang kata peranan kan, masing-masing kena tahu kenapa kita berada di sini. Macam Bella pergi ke mana-mana, Bella tahu kenapa kita berada di sini dan kenapa kita kena ikut ni. Jangan kita sentiasa menuding jari kepada orang lain. So mindset adik Ilyas tadi cakap. So thank you so much. Alright, okay, thank you Kak Bella untuk this nasihat. Kalau dia, maksudnya peranan, kalau yang apa yang Kak Bella ni sampaikan tadi ni adalah, di samping kita ramai orang yang dah tahu kan. Dan betul. Kalau saya boleh relate dengan apa yang Nabi kita Rasulullah SAW ajar, iaitu saling berpesan-pesan, saling mengingati. Yes. Betul. Itu pun antara benda yang saya rasa kunci penting juga. Sebab tu bila kita rasa kita dah buat, tapi kita juga nak sampaikan dekat, jangan
nak sampaikan, nak berpesan-pesan, nak memperingati orang yang jauh daripada kita, yang kita tak kenal. Kita ingat tak orang yang kita kenal, ahli keluarga kita, saudara mara kita. Ini orang yang kita kenal dia dan dia pun kenal kita, lebih mudah. Kan? Tak adalah kita, dan jangan pula pergi salahkan dia. Kita just ingatkan dia, kan? Okay, so Ilyas pula apa rasa peranan as a student bila nak belajar ni dalam total lockdown ni, apa peranan as a student tu, apa yang dia perlu buat? Bagi pandangan saya, secara generalnya, benda pertama apa yang saya buat sebelum ni dan sekarang saya masih buat, lah saya list down apa yang saya nak buat setiap hari dan akan datang. Maksudnya saya plan minggu depan secara roughly saya nak buat apa. Macam sekarang daily pun saya plan saya nak buat apa. Dan saya apply benda ni masa SPM dulu. Contohnya ada setengah orang dia prefer untuk buat jadual belajar. Tapi kita kena faham, bila situasi pandemik macam ni, jadual belajar tu dia macam ada limited time tau. Contohnya kita letak 7 sampai 8 nak belajar BM, contoh. Tapi katakan tiba-tiba 7 sampai 8 tu nak kena hantar abang pergi hospital. Kita tak pernah tahu benda tu di situasi COVID macam sekarang ni. So apa yang saya buat daily checklist. So daily checklist ni dia macam saya senaraikan apa yang saya nak buat. So bila saya free saya terus siapkan. Benda ni bagi saya sangat penting untuk semua orang cuba buat. Sebab dia dapat buatkan kita jadi lebih produktif. Sebab kita tahu apa yang kita nak buat setiap masa. Tak adalah macam kita asyik terlupa homework cikgu, contohnya terlupa nak attend kelas. So saya list down. Macam sebelum ni kan saya list down. Pukul 3 sampai 4 ada kelas admat. And then pukul 4 sampai 5 ada gap. Saya plan lah saya nak makan, nak solat, nak siapkan homework. So saya list down semua benda tu setiap hari. So tu pandangan saya lah. Alright, maksudnya Ilyas always buat checklist everyday tanpa limitkan dia kepada certain masa. Kan? Sebab masa ni mungkin dia akan berubah-ubah. Ya, betul. Ada time yang tiba-tiba kita pun tak tahu, tiba-tiba mak kita kata nak tanam pokok dekat luar, contoh nak minta tolong. Kan? Macam pernah aja Ilyas tu. So benda tu lah kita tak plan kan. Sebab mak kita pun tak tengok jadual kita, dia pun mana nak tahu jadual kita waktu belajar bila. Kadang-kadang jadual kita mungkin pukul 12 malam baru nak study kan. So sangat-sangat bagus. Maksudnya dia objektif punya mindset. So kita list kan apa benda yang perlu disiapkan. Objektif dia by end of today sebelum tidur mesti siapkan. Kalau tak siapkan benda ni, maksudnya tak bolehlah tidur. Macam tu kan. Okay, bagus. Alright. Okay, last one daripada Bella dan juga Ilyas. Anything yang nak disampaikan ataupun anything yang nak kita nak sampaikan dekat penonton-penonton kita ni? Okay. Okay, daripada Bella, first of all Bella ucapkan terima kasih banyaklah kepada PTTI Online kerana sudi jemput Bella lagi sekali untuk share ilmu yang tak banyak sedikit, insyaAllah memberi manfaat lah kepada semua yang menonton. Dan kepada adik-adik semua yang mungkin anda ada struggle anda masing-masing untuk menempuh pandemik ni, but at the same time kena timba ilmu untuk menduduki peperiksaan yang tak lama lagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan dan Bella rasa ini salah satu cara dipermudahkan dan ni sebab PTTI Online ada buat seminar mampu skor SPM kan pada 5 hingga 6 Jun. Bella tengok ada 100% free daftar. So semuanya di hujung jari www.mampuskospm.com. So sangat dah memudahkan untuk korang. Boleh contohi adik Ilyas kita ni daripada G ke A yang membuatkan Bella rasa macam wow, Bella pun rasa nak belajar balik ni. So korang semua kena ambil iktibar lah daripada apa yang adik Ilyas share tadi dan insyaAllah apa yang Kak Bella share tadi supaya kita sama-sama bangkit untuk menimba ilmu, but at the same time kita sama-sama bersatu teguh untuk menghadapi pandemik yang insyaAllah lah tidak berlarutan lagi selepas ini. So thank you so much lagi sekali kepada Cikgu Habib, PTTI Online dan adik Ilyas untuk ilmu yang sangat-sangat benas yang Bella boleh pakai juga. So thank you so much everyone for watching. InsyaAllah kita semua dapatlah harungi pandemik COVID-19 insyaAllah. InsyaAllah, amin. Okay, so Ilyas. Okay. Sekejap, dengar kan?
Ya Allah. Dengar. Dengar kan? Okay, so kata-kata terakhir saya kepada semua pelajar, terutamanya pelajar yang masih belum SPM sekarang ni, jangan fikir pada side negatif. Contoh macam saya dulu, bila saya dapat selalu state exam kan, saya selalu gagal. Benda yang saya buat, saya bagi tahu mak saya, doakan semoga saya dipermudahkan belajar. So benda tu yang saya buat. Saya selalu fikir benda yang positif. Even dalam kelas, kadang-kadang benda yang saya rasa normal lah. Mesti ada cikgu yang macam, alah budak ni dah selalu fail. Mesti dia dah tak ada harapan. So macam cikgu mesti macam tinggalkan. Dan cikgu, ada setengah cikgu, dia akan fokus pada pelajar yang A untuk fokus aim diorang A+. So kalau korang berada pada situasi tersebut, di mana saya juga pernah mengalaminya, so korang jangan sedih. Kita fokus diri kita je, iaitu kita nak belajar kan. So fokus macam sekarang, kalau korang nak trial, setkan target daripada 50 nak naik 60. Setkan benda tu secara detail. Dan lagi satu, kepada semua pelajar, macam sekarang kan ramai pelajar yang macam pelajar SPM, dia target nak straight A. Tapi korang kena make sure target korang tu jelas. A tu BM nak 80 ke, nak 85 ke, make sure target tu jelas. So bila kita ada target yang jelas, dia macam kita boleh aim, okay, section ni kita nak dapat berapa markah, section tu nak dapat berapa markah. So bila dah lebih jelas, kita nak belajar pun lebih mudah. Macam saya dulu at Math kan selalu fail kan. Sampailah trial baru lulus, baru dapat B+ macam tu. Apa yang saya buat, saya fokus bab yang saya nak je. So dari situ baru markah improve. So korang kena jelas lah bila nak target sesuatu tu. So dalam hidup, saya punya last word, dalam hidup sentiasa positif dan juga target kena jelas. So ya, tu dari saya. Thank you. Betul. Alright. Dia kalau kita nak Yes. target. Ya. Ilyas, Kak nak minta belanja sikit lah. Peluang kedua boleh? Chorus sikit. Chorus. Boleh, Ilyas. Sekejap, saya lupa. Boleh tak? Ha? Ni dia lupa lirik. Boleh ni Bella nyanyi sikit and then dia sambung. Alah, baru nak dengar Ilyas nyanyi sebab dengar cakap tak sedap. Boleh tak Ilyas? Terus lekat lah. Terus Ilyas mesti keluar balik ni. Ni ada. Oh, ada. ha. Malulah Ilyas. Alamak, Ilyas segan lah. Okay lah, tak apalah. But thank you so much Ilyas. Mungkin tadi tak sempat kot Ilyas nak dengar yang Bella cakap tadi. Thank you so much for the tips. And insyaAllah nanti kalau rezeki kita jumpa lagi Ilyas kat luar. Kan? InsyaAllah, amin. Okay, so thank you so much kepada Ilyas dan juga Bella. Tapi untuk penonton yang ada dekat sini, siapa yang pelajar SPM yang bakal menduduki SPM tahun 2021 ni, InsyaAllah mungkin akan diteruskan. SPM sentiasa akan diteruskan sehingga tak tahulah sampai bila kan. Tapi point dia, SPM tetap akan berlaku sama macam tahun lepas. Okay, SPM tetap juga akan berlaku. So, cikgu nak invite untuk siapa yang SPM dalam ni untuk stay sekejap after this untuk kita ada special announcement kita nak beritahu. And lastly, untuk Bella, thank you so much untuk malam ni sebab manfaat yang telah diberikan kepada student-student orang yang join live ni. Sebab bagi kami di PTTI, kita punya prinsip kita adalah give benefits to others. Meaning dalam apa jua yang kita buat, kalau boleh kita nak bagi manfaat pada orang. Sebab kalau kita nak kira duit kekayaan ni, dia tak kekal. Betul. Tapi apa yang kekal adalah ilmu dan juga manfaat yang kita beri kepada orang. Ini yang berkekalan sehinggalah ke akhirat nanti insya-Allah. So benda ni lah yang kita nak terapkan dalam masyarakat kita. Betul. Bella, so Bella sajalah nak remind korang lagi sekali. Mungkin ada yang belum, ada kawan-kawan yang tidak menonton malam ni, korang boleh share dekat diorang untuk cepat-cepat daftar seminar Mampu Skor SPM pada 5 hingga 6 Jun 100% percuma. So boleh daftar di www.mampuskorspm.com. Okay, bagi kawan-kawan. Alright, okay. So and then thank you juga dekat Ilyas, walaupun dia lekat-lekat kan, tak apa. Itulah cabaran dunia online sekarang ni nak buat macam mana. Betul. Okay. Alright, so ada yang minta ni, alamak, Ilyas kalau tak boleh duet dah tadi dengan Kak Bella. Itulah, dia tengah pusing-pusing, muter-muter.
Okay, tak apa. Nanti insyaAllah lain kali kita arrange another Boleh. session untuk kita buat duet sekali. Okay? So Boleh, thank you so boleh. much Bella and thank you so much juga dekat Ilyas. Okay? Bye. Alright. Assalamualaikum. Thank you so much everyone. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.